فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanpa melengahkan masa, mari kita masuk ke topik kita, iaitu tentang Isra' dan juga Mi'raj. Isra' dan Mi'raj merupakan satu peristiwa yang sangat penting kepada umat manusia, kerana dengan peristiwa inilah terjadinya perintah salat 5 waktu sehari. Dan peristiwa ini hanya boleh dipercayai oleh orang yang betul-betul beriman, kerana menurut pendapat Arab Jahiliyah dulu, peristiwa ini tidak masuk di akal. Isra' bermaksud perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, manakala Mi'raj pula perjalanan baginda dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Persoalannya, apakah dinaki baginda dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Jawapannya, baginda menaiki sebuah tunggangan syurga yang diberi nama Buraq, dan mengikut hadis, keluarjaan Buraq itu sejauh mata memandang, ataupun dalam bahasa Kelantan kita panggil mari dikelis situlah disapa. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab pada 621 Masihi, dan peristiwa ini berlaku kerana yang pertama, dakwah baginda tentang habis-habisan oleh penduduk Mekah, dan baginda juga dihalau oleh penduduk Mekah. Yang kedua, kerana baginda kehilangan dua orang insan tersayang, iaitu yang pertama, Abu Talib merupakan bapa saudara baginda dan merupakan tulang kuat baginda dalam penyebaran dakwah di Mekah, dan yang kedua, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang merupakan isteri baginda yang tercinta. Peristiwa ini sebagai pengubat kepada kesedihan baginda. Alkisahnya, pada suatu malam, datanglah malaikat Jibril bersama dengan Buraq menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diisrakan. Sampainya di Masjidil Aqsa, baginda terus menunaikan salat 2 waktu dan terus naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, baginda melepasi 7 lapisan langit, di mana setiap lapisan langit tersebut dijaga oleh Nabi-Nabi Allah alaihi salam mengikut urutan berikut. Semua Nabi-Nabi Allah ini mendoakan kesejahteraan kepada baginda. Akhirnya, sampailah baginda di Sidratul Muntaha. Subhanallah, baginda menceritakan bahawa indahnya Sidratul Muntaha itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan baginda bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa itu jugalah Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk solat 50 waktu sehari. Tetapi baginda berasa amalan tersebut amat berat untuk dilakukan, dan akhirnya minta, akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapat perintah hanya 5 waktu sehari. Daripada peristiwa ini, kita boleh lihat bahawa solat itu amat penting, sehingga kan Allah sendiri mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah solat, dan bukannya diwahyukan oleh malaikat Jibril seperti ibadah-ibadah lain. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan sabar dan melakukan solat, sesungguhnya solat itu amat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Dua pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Yang pertama, Allah itu amat berkuasa atas setiap perbuatannya, dan yang kedua, Allah mengabulkan permintaan kepada hamba-hambanya yang berminta. Contohnya, Nabi Muhammad SAW meminta untuk mengurangkan waktu salat dalam sehari. Sekian dulu cerita tentang istimewanya Isra' Mi'raj. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.